Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Terengganu. Yang mana untuk perlawanan ni Kedah kalah 3-1 kepada Terengganu. Hasil jaringan dari Kipre 2 dan 1 dari Faisal Halim. Gol pasukan Kedah dijaringkan oleh Delci Marcel. Tahniah untuk Terengganu dengan kemenangan 3-1 ke atas pasukan Kedah. Terengganu berjaya untuk melayakkan diri ke AFC Cup pada season hadapan, dan yang paling penting mereka berjaya untuk menamatkan saingan Liga Super di tempat kedua di atas Sabah. So itu adalah satu pencapaian yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat menarik untuk pasukan Terengganu season ni. Kalau pengurusan Terengganu tak mau lagi nak sambung kontrak Coach Nafuzi, saya tak tahu nak kata apalah, sebab pencapaian Coach Nafuzi untuk Terengganu dalam 4 musim kebelakangan ni memang boleh dikatakan on form, memang sentiasa bagus, every season ada peningkatan. Baiklah, bukan itu yang kita nak sembangkan, sebaliknya kita nak fokus kepada perlawanan ni, ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Terengganu. Apakah kekuatan dan juga perkara yang positif tentang pasukan Terengganu pada perlawanan ni? Yang pertama, kalau kita lihat pada perlawanan ni adalah dari segi build-up play yang dilakukan oleh pasukan Terengganu daripada bawah. Kenapa saya sangat-sangat suka tentang build-up play yang dilakukan oleh pasukan Terengganu dari bahagian bawah? Kerana bentuknya, kalau kita lihat ketika Terengganu melakukan build-up ataupun melakukan permulaan daripada bawah untuk menggerakkan gerakan serangan ke arah pasukan Kedah, mereka akan menggunakan formation back 3 dalam bentuk triangle. Tetapi yang menariknya tentang formation back 3 ni adalah ia melibatkan dengan penggunaan Azam Azmi, Pape Dekite dan juga Syarul Nizam, yang mana pembentukannya lebih kurang macam ni lah jari saya ni, 3-1. Dia jadi macam seorang duduk belakang menjadi satu center back, dan yang seorang lagi Azam akan bertindak di bahagian kanan ataupun right center back, manakala Syarul Nizam akan bertindak lebih kepada left center back. Dan pergerakan ini telah membolehkan untuk pasukan Terengganu memulakan build-up play di bahagian tengah, ataupun mereka nak open game di bahagian tengah, ataupun mereka nak open game terus kepada bahagian wide area. Sebab apa? Sebab dalam pembentukan back 3 yang diguna pakai oleh pasukan Terengganu ni yang berbentuk triangle ni, Alif Zakaria yang bertindak sebagai left back pada perlawanan ni, dia akan menjadi inverted full back, yang mana dia akan masuk ke bahagian tengah untuk membentuk double seat bersama dengan Habib Harun. So yang mana bentuk triangle ada 3 dah kat depan ni, dan 2 ada player di bahagian tengah, iaitu Habib Harun dan juga Alif Zakaria dekat sini. So apabila dalam penggerakan ketika mereka nak melakukan build up, mereka ada bantuan yang baik ataupun connector antara Habib Harun dan juga Alif Zakaria sebelum mereka open game. Kalau mereka buka kepada Habib Harun, maka gameplay mereka akan tertumpu lebih ke arah bahagian tengah. Kalau mereka buka kepada Alif Zakaria, maka Alif Zakaria akan lebih tertumpu untuk buka game kembali kepada bahagian wide area ataupun mencari Faisal Halim di bahagian kiri lah. So dalam pembinaan build up play ni boleh dikatakan pasukan Terengganu sebenarnya dah ready untuk di counter. Sebab apa? Sebab mereka letak 3 center back di belakang dan juga 2 player yang bertindak sebagai double seat ataupun double pivot untuk mereka menyerang. Jadi apabila kena counter, Alif Zakaria dan juga Habib Harun, mereka dah bersedia di kawasan tengah untuk memberi pressure ataupun tekanan tak ke atas pemain lawan dalam situasi counter attack. Dan dalam pembentukan back 3 di belakang, mereka juga boleh menjadikan mereka punya space untuk jadi lebih compact sekiranya pasukan lawan attack kot bahagian tengah, dan sekiranya pasukan lawan attack kot bahagian wide area ataupun sayap, maka Azam Azmi akan buka game lebih kepada bahagian kanan, dan Syarul Nizam akan cover up tempat Alif Zakaria yang meninggalkan posisi untuk masuk ke bahagian tengah. Dan ketika itulah Alif Zakaria ada masa untuk balik ataupun cover up tempat Syarul Nizam di bahagian tengah. So benda tu memang sangat positif lah untuk build up play yang dilakukan oleh pasukan Terengganu, sama ada daripada segi menyerang dan juga bertahan, memang dah well prepared ataupun memang dah bagus dah, kiranya mereka dah ready untuk apa-apa jua keadaan sekalipun sekiranya mereka di counter. Itu yang pertama lah yang saya suka.
Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Terengganu ni, kan tadi mereka dah build up dengan penggunaan 3 centre back dan juga 2 double pivot. Tetapi yang paling menarik adalah di bahagian attacking ataupun bahagian serangan. Yang ni yang kedua lah, iaitu gandingan Manny Ott dan juga Petrus Sitembi. Kalau kalian lihat dalam game ni, Manny Ott dan juga Petrus Sitembi, mereka sebenarnya bertindak sebagai playmaker ataupun bertindak bermain sebagai pemain nombor 10 dalam sistem pair ataupun double 10 lah untuk pasukan Terengganu, yang mana mereka ni lebih untuk connect antara bahagian wide area ke bahagian tengah. Jadi kita boleh tengok yang mana Manny Ott dia akan lebih proaktif untuk berat di belah kanan ketika first half, bagi membantu Nick Sharif Hasifi, bagi membolehkan pembukaan game daripada bahagian kanan ke tengah tu ada orang yang menyambung antara kedua-dua bahagian ni, antara kanan ke tengah. Manakala untuk Petrus Sitembi pun dia akan lebih bertindak sebagai playmaker dan menjadi connector di bahagian kiri untuk backup dan saling link up play antara bahagian tengah dan juga bahagian kiri bersama dengan Faisal Halim. Dan di bahagian tengah tu pula, kalau attack ataupun Terengganu memulakan serangan di bahagian tengah, maka link up play akan berlaku di antara Kipre, Petrus Sitembi dan juga Manny Ott, yang mana mereka bertiga ni boleh saling link up untuk open game. Salah satu contoh saya bagi gol yang dihasilkan oleh Kipre, kan, yang mana gol yang kedua dihasilkan oleh Kipre lah, iaitu gol ketiga Terengganu. Memang link up play antara Petrus dengan Kipre adalah sangat-sangat menarik. Jadi itulah peranan double 10 ataupun Manny Ott dan juga Petrus Sitembi ketika first half. Tetapi kena ingat yang mana ketika first half memang Manny Ott dan juga Petrus Sitembi bermain dalam keadaan double 10 ataupun lebih kepada 2 attacking midfielder untuk link up dan juga connect antara bahagian kanan dan juga bahagian kiri ke tengah. Tetapi di second half, ya ini perkara yang ketiga yang saya suka tentang Terengganu. Di second half, Coach Nafuzi melakukan sedikit perubahan, iaitu Coach Nafuzi mengeluarkan Nick Sharif Hasifi dan dia menggantikan dengan Faiz Nasir. Jadi apabila ada pergantian yang dilakukan oleh Coach Nafuzi ni, maka segala ataupun boleh dikatakan perubahan corak permainan pasukan Terengganu juga berubah sebab perubahan pemain lah. Jadi apabila Faiz Nasir masuk menggantikan Nick Sharif Hasifi di bahagian kanan, kita boleh tengok yang mana sistem double 10 tadi, iaitu Petrus Sitembi dan juga Manny Ott yang sentiasa bergerak selari di bahagian attacking midfielder untuk cover up dan juga link up antara bahagian kanan ke tengah ataupun bahagian kiri ke tengah, telah berubah sepenuhnya. Kita boleh tengok Manny Ott dia lebih bertindak untuk cover up ataupun selari dengan Habib Harun di bahagian tengah untuk membentuk double 8, yang mana mereka ni akan buat kerja untuk cover up midfield sahaja berbanding untuk lebih ofensif. Jadi kita boleh lihatlah di second half apabila kemasukan Faiz Nasir, memang Faiz Nasir pula yang menjadi connector antara bahagian kanan ke bahagian tengah, dan hasilnya gol ketiga Kipre tu adalah hasil link up play yang bagus lah apabila Faiz Nasir boleh link up play dengan Kipre dan juga Petrus Sitembi di kawasan lebih kepada bahagian tengah untuk menjaringkan gol ketiga. Dan peranan Manny Ott pula untuk second half, boleh dikatakan beliau lebih suka untuk bermain secara defensif, yang mana dia akan membantu Habib Harun untuk melakukan tugas sebagai pemain tengah bertahan. Jadi mereka berdua ni di second half lebih kepada more to defensif, mereka dah tak more to offensif lah, sebab mereka mungkin nak cover up dan juga bersedia dengan gerakan dan juga corak permainan Kedah yang mula untuk meningkat di second half. Dan benda tu berhasil lah. Kita boleh tengok kalau Habib Harun dia lebih kepada defensif, maka Manny Ott dia boleh naik sikit. Kalau Habib Harun dia naik sikit, maka Manny Ott dia akan stay untuk bertindak sebagai pemain nombor 6 lah. Dan perkara ni membolehkan Habib Harun di second half dia lebih boleh untuk bergerak lebih ofensif kalau kita lihat, sebab Manny Ott dah ada untuk cover up tempat dia. Tu sebab Habib Harun kadang-kadang dia boleh naik sampai kat bahagian wide area di sayap, terutamanya di second half. Dan perubahan ni juga dia melibatkan dengan bahagian back 4 pasukan Terengganu lah. Kalau kita lihat bahagian back 4 pasukan Terengganu, Alif Zakaria dah tak menjadi inverted lah di second half, sebab boleh dikatakan Manny Ott dan juga Habib Harun dah mula untuk cover up dan juga bermain dengan sedikit semi block ataupun berada dalam kawasan sendiri di bahagian tengah. Itu yang ketiga yang saya suka lah. Yang keempat yang saya suka adalah tentang peranan fullback pasukan Terengganu, iaitu Azam Azmi dan juga Alif Zakaria. Alif Zakaria macam biasa bagi saya defensif punya rate, dia punya kerja bertahan memang sangat-sangat
bagus. Dia boleh jadi inverted fullback, dia cepat untuk cover up dia punya posisi balik, dia boleh naik untuk bantu Faisal Halim. Tetapi untuk game ni boleh dikatakan Alif Zakaria memang dia more to defensif lah, berbanding untuk bergerak naik ke atas bagi involve dengan buat overlap bersama dengan Faisal Halim. Sebab dia akan jadi inverted di bahagian tengah, dia more fokus dekat bahagian tengah dan dia more fokus untuk bahagian dia di bahagian kiri untuk more to bertahan. Jadi benda tu memang dia jalankan tugas dengan sangat baik lah ketika build up dan juga ketika bertahan. Manakala untuk Azam Azmi, dia ada sedikit kelainan. Azam Azmi untuk game ni bagi saya daripada segi man to man marking, dia berjaya untuk menghalang dan juga meneutralkan bahagian kiri pasukan Kedah dengan sangat baik. Dan untuk Azam Azmi juga dia bertindak dengan sangat ofensif serta work rate yang tinggi. Kalau kita lihat untuk game ni, memang Azam Azmi dia naik turun, dia buat overlap dan sebagainya. Memang dia banyak memberi bantuan kepada Nik Syarif Hasifi dan juga Faiz Nasir di second half. So Azam Azmi dia berlainan sikit lah dengan corak permainan dengan Alif Zakaria. So benda tu memang positif lah untuk kedua-dua fullback pasukan Terengganu pada perlawanan semalam. Dan yang seterusnya, apabila kita berbicara tentang pasukan Terengganu, semestinya pemain sayap lah, iaitu Nik Syarif Hasifi, Faiz Nasir serta Faisal Halim. Ketiga-tiga player ni sebenarnya memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Yang pertama, Faisal Halim. Faisal Halim ni kita tahu dia adalah player yang mempunyai keberanian dan juga mempunyai dribbling skill yang bagus, dan dia memang menjadi ancaman utama untuk pasukan Kedah punya pertahanan semalam. Bila dia dapat bola, memang pergerakan dia ke bahagian hadapan tu memang sukar untuk dibaca lah. So benda tu memang memberikan ancaman yang sangat berbahaya kepada pertahanan Kedah, dan dia punya movement, dia punya off ball movement, dia punya kerajinan, work rate, speed, pace, positioning, semua bagus. So disebabkan itu dia berjaya menjadikan satu gol. So bagi saya Faisal Halim semalam, corak permainan dia tak terlalu depends on wide area. Sebaliknya dia akan lebih suka untuk cut in masuk ke tengah, yang mana di bahagian wide area ni lebih suka untuk di cover up oleh ataupun di cover oleh Petrus Sitembi. Kalau kita lihat, Petrus Sitembi banyak berada di bahagian sayap, yang mana Faisal Halim dia akan masuk lebih ke bahagian penyerang ataupun bahagian serangan untuk membentuk dua striker bersama dengan Kipre. Jadi cover tempat dia tu lebih kepada Petrus Sitembi. Manakala untuk Nik Syarif Hasifi pula, kalau kita lihat, dia adalah typical player bukannya macam touchline winger. Dia tak ada skill yang menarik macam Faisal dan sebagainya. Tetapi kelebihan yang ada pada Nik Syarif Hasifi ni adalah daripada segi ball control, vision dan juga passing accuracy, yang mana dia boleh link up dan dia boleh open game dengan passing-passing dia yang menarik. Ada beberapa gerakan yang dicipta oleh Nik Syarif Hasifi, hasil daripada crossing dia, hasil daripada true passing dia dan sebagainya, yang menunjukkan dia lebih suka untuk open game dengan simple game lah, yang mana itu kelebihan yang ada pada dia. So itu sebab kita boleh nampak Nik Syarif lebih kepada bahagian tengah untuk link up dengan manning out berbanding fokus untuk attack di bahagian wide area. Jadi itu untuk Nik Syarif Hasifi. Manakala untuk Faiz Nasir pun dia punya typical game semacam dengan Nik Syarif. Mereka berdua ni tak ada macam Faisal Halim yang boleh dribble dengan semuanya, tetapi mereka daripada segi link up play, jadi connector, open game, passing accuracy, vision, memang mereka bagus. Hasilnya Faiz Nasir 1 assist. Dan yang terakhir tentang Kipre lah. Untuk game ni Kipre ada beberapa chances yang dia tak boleh nak score, tetapi secara overall performance bagi saya dia antara player yang bagus, sebab dia rajin, yang mana dia boleh drop untuk bertindak create space kepada Faisal Halim, dia boleh bertindak sebagai fast nine, dia boleh bertindak sebagai target man, dan dia sentiasa berada dalam kedudukan yang tepat, positioning yang bagus lah ketika pasukan Terengganu menyerang, untuk dia involve dan juga link up antara satu sama lain. Jadi apabila dia boleh link up dengan baik, maka Terengganu boleh create chances yang lebih baik daripada segi movement mereka untuk menjaringkan gol. Jadi itu untuk pasukan Terengganu. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu adalah tentang goalkeeper Suhaimi Husin, yang mana bagi saya Suhaimi bertindak dengan sangat cemerlang pada perlawanan ni dari segi pembacaan game. So memang Suhaimi semalam bagus lah, dia banyak save, dia banyak beraksi dengan sangat cemerlang, dia banyak keluar untuk keluarkan bola, clear bola dan sebagainya, dia punya reaction pantas, so dia punya awareness dalam padang bagus. So semalam Terengganu juga perlu berterima kasih kepada Suhaimi. Untuk kelemahan pasukan Terengganu sebenarnya sikit ya, yang mana kelemahan dia kalau tengok back to Syarul Nizam dan juga Papadi Kitty semalam,
mereka sedikit longgar, yang mana boleh dikatakan Kedah pun sebenarnya boleh manfaatkan untuk skor, tetapi disebabkan kelonggaran daripada back two ataupun pertahanan tengah pasukan Terengganu ni. Tetapi nasib baiklah Kedah tak boleh nak efektif sangat di bahagian serangan, menyebabkan boleh dikatakan kelemahan kedua dua centre back pasukan Terengganu ni ditutup dengan kehebatan goalkeeper mereka. Jadi banyak mistake yang berlaku juga, tetapi nasiblah goalkeeper pasukan Terengganu lebih cemerlang dan lebih efektif. Itu untuk pasukan Terengganu. Kita masuk untuk pasukan Kedah pula. Untuk pasukan Kedah pada game ni sebenarnya mereka turun tanpa seorang striker tulen. Apabila Rod Ngah Wanja, iaitu top scorer mereka, tak diturunkan, dan mereka bermain dalam sistem 4-5-1, iaitu Mardi yang ditugaskan sebagai lone striker. Sebenarnya Mardi ditugaskan sebagai lone striker, nampak dia punya movement tu bagus. Bagi saya banyak hantaran-hantaran jauh yang dilakukan kepada Mardi dia boleh dapatkan dengan baik. Cumanya ada sedikit permasalahan apabila secara dasarnya kaedah long ball ataupun penerapan direct football yang dilakukan oleh Kedah kepada Mardi kebanyakannya menyebabkan Mardi berkeseorangan ataupun terlalu isolated. Jadi apabila dia berada dalam keadaan isolated, dia dapat bola dan tak ada support yang banyak daripada attacking mid ataupun daripada bahagian sayap, maka Mardi tak boleh nak buat game dengan sangat baik. Jadi benda tu sedikit mengusarkanlah. Sepatutnya Kedah dah boleh bagi support yang banyak kepada bahagian serangan apabila Mardi dapat bola. Contohnya saya ambil gol yang dijaringkan oleh Deci Marcel adalah pergerakan yang dihasilkan oleh Mardi dan juga 1-2 dengan Deci Marcel bersama dengan Aiman Afif. Jadi sepatutnya Kedah daripada awal game, kalau mereka nak main macam penggunaan Mardi dalam game ni, sepatutnya mereka boleh main macam tu. Mereka perlukan 2 ataupun 3 player untuk support Mardi untuk open game, bukannya biarkan dia isolated. Jadi pergerakan Mardi memang terbatas lah. Apabila isolated, dia tak boleh nak buat game sangat. So benda tu agak merugikan, sebab Mardi dia boleh buat kerja dengan efisien, tetapi dia tak ada support yang banyak, dia pun tak boleh nak buat game. Itu untuk Kedah yang pertama. Yang kedua, kekurangan Kedah pula adalah di bahagian defense. Defense Kedah untuk perlawanan ni, yang pertama paling ketara adalah daripada segi loose space dan juga loose marking, yang mana boleh dikatakan pasukan Kedah tidak compact. Mereka memberikan ruang yang banyak kepada pemain Terengganu untuk exploit kawasan mereka. Bahkan daripada segi man to man marking, mereka tak juga menjalankan tugas untuk marking pemain Terengganu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka punya miskomunikasi, yang mana komunikasi mereka antara goalkeeper dan juga antara defense department agak kurang, menyebabkan mereka banyak buat silly mistake, passing ke belakang, lepas tu keeper nak ambil bola ke defense nak ambil bola, lah kali pass ke belakang, out corner dan sebagainya. Benda tu pun berlaku. Yang keempat adalah daripada segi orang kata apa, fokus dan juga daripada segi decision making. Kalau kita lihat, banyak pemain-pemain Kedah buat keputusan seakan-akan tak beberapa baik lah kan di bahagian pertahanan. Memang agak teruk lah untuk game ni. So benda tu yang menyebabkan Kedah senang kena exploit dan juga senang terekspos kepada pergerakan daripada pasukan Terengganu. Dan dalam masa yang sama juga, midfield pasukan Kedah tidak memberikan support yang baik walaupun bermain dalam sistem double pivot. Deci Marcel dan juga Khairul Azrin ataupun Acong, mereka ni tak mampu untuk cover up bahagian mereka punya back four dengan sangat baik. Jadi apabila tak boleh nak cover up bahagian back four dengan sangat baik, Terengganu lebih selesa untuk kontrol bahagian tengah dan juga bahagian wide area. Memang Kedah kena exploit dan Kedah memang terekspos dengan sangat banyak lah ruang-ruang kosong. Memang Terengganu lebih dominans dan mereka lebih efektif dalam memanfaatkan kesilapan-kesilapan Kedah lah. And so sebab itulah Terengganu deserve untuk menang. Kalau daripada segi attacking pula, winger pun jarang untuk track back dan juga full back pun jarang untuk support winger. So memang tak ada pergerakan-pergerakan yang bahaya. Secara mudahnya, Kedah memang tactical kena overhaul lah untuk Piala Malaysia kalau mereka nak layak ke peringkat seterusnya. Ini adalah kekalahan 5 kali 5 yang berturut-turut untuk pasukan Kedah. That is something yang agak mengecewakan. So itu je lah ulasan saya. Tahniah untuk Terengganu layak pihak Asia ataupun AFC Cup season hadapan. So terbaik. Assalamualaikum.